Pertamanya kita baru tadi telah mendengar prosiding daripada Mahkamah Persekutuan yang mana 3 orang hakim itu telah membuat keputusan sebagaimana permohonan kami pada awalnya. Kami telah dibenarkan leave was granted di atas 3 soalan yang telah kita framekan awal, dan kami akan diberikan keutamaan mengikut ketetapan yang dibuat oleh Ketua Hakim tadi, dan dalam masa 14 hari kita akan membuat filing semula. Ya, kemudian tarikh yang dipercepatkan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan akan diberikan kepada kami. Seterusnya di atas 3 soalan itu, seterusnya kita juga telah memohon supaya ditangguhkan keputusan daripada Mahkamah Rayuan. So we were also requesting for stay of execution of the Court of Appeal. Berdasarkan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi oleh lead counsel yang saya akan bacakan buat masa ini. Tujuan kenapa kita memohon stay of execution of the Court of Appeal oleh kerana untuk memastikan status quo dan juga kebaikan rakyat negeri Perak Darul Ridwan. Oleh kerana kesemua polisi-polisi dan juga dasar yang kita laksanakan 10 bulan setengah sebelum kerajaan Pakatan Rakyat dirampas, hak rakyat dirampas oleh Barisan Nasional, kesemua polisi-polisi itu adalah memberikan kebaikan kepada rakyat negeri Perak, tak kira bangsa, agama, latar belakang dan juga kaum. Tetapi apa yang kita dapati setelah mereka merampas dan mereka melaksanakan perkara-perkara yang sama ada memberhentikan ataupun mereka telah pun membatalkan apa saja keputusan yang baik untuk itu. Jadi kami memohon stay of execution of the Court of Appeal semata-mata untuk memastikan dasar-dasar yang baik untuk rakyat itu diteruskan. Namun apabila kita sebutkan di hadapan para hakim tadi, perkara-perkara yang telah pun diberhentikan ataupun yang kami dengar akan ditangguhkan, dibatalkan, ini menunjukkan bahawa ada perkara-perkara yang tidak elok kepada kebaikan, kebajikan rakyat negeri Perak. Cuma yang malangnya keputusan daripada mahkamah tadi bahawa tidak ada halangan. Mereka menyatakan bahawa responden Zamri sendiri berkeupayaan untuk menukar polisi itu. Ini keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan tadi yang kami berasa kurang senang, oleh kerana sepatutnya mereka memberikan satu pandangan yang lain tetapi seolah-olah membenarkan apa sahaja pemutusan yang dibuat untuk reverse ataupun menukar dan memberhentikan cadangan ataupun dasar-dasar yang baik. Kami nyatakan melalui konsel apakah perkara-perkara yang kita dapati selepas mereka merampas kerajaan sehinggalah mereka juga dibenarkan stay of execution pada 11 hari bulan Mei itu. Beberapa perkara yang telah dibuat oleh Barisan Nasional yang dipimpin oleh Yang Berhormat Dr. Zamri sendiri. Apakah perkara-perkaranya? Kami akan edarkan ini. Di antara perkara-perkara yang kita sebut tadi, pertamanya mereka telah gagal, enggan dan abaikan pelaksanaan program-program kebajikan yang telah diluluskan oleh Pakatan Rakyat dalam pembentangan bajet 2009. Kerana bajet 2009 telah pun diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri semasa Pakatan Rakyat. So mereka telah enggan, mengabaikan ataupun sengaja tidak melaksanakan yang telah dicadangkan. Di antara lainnya, kita telah meluluskan tabung khifalah di mana RM1,000 disumbangkan kepada warga tua yang meninggal dunia melebihi 65 tahun. Bagi keluarga-keluarga yang miskin, keluarga-keluarga kurang upaya yang mereka tidak ada kediaman. Jadi kalau di mana-mana keluarga mereka itu ada ahlinya yang meninggal dunia 65 tahun, jadi mereka yang layak ini memang kerajaan meluluskan sebanyak RM1,000. Yang ini telah diberhentikan ataupun enggan dilaksanakan. Inilah perkara yang kita sebut. Yang keduanya, tabung khas kebajikan rakyat. Tabung khas kebajikan rakyat untuk penyakit-penyakit kronik warga tua yang terbiar. Orang-orang kurang upaya dan anak-anak yatim yang miskin tegar. Yang ini kita buat satu tabung yang khas untuk diberikan kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Yang ini pun telah kita dapati telah enggan dilaksanakan ataupun telah ditangguhkan. Yang ketiganya, kenaikan kadar pemberian bantuan bulanan kebajikan dengan kadar paling minima 200 dan semeksimanya 400. Yang ini juga telah diberhentikan. Yang keempatnya adalah tabung pinjaman perniagaan kecil. Kita meluluskan satu tabung sejumlah 2 juta hari itu untuk diberikan kemudahan kepada mereka-mereka yang membuat industri ataupun industri kecil. Jadi ini pun telah tidak diteruskan. Yang keduanya, apa yang telah kita luluskan hari itu dan kita mahu kebaikan ini diberikan kepada rakyat negeri Perak, mereka juga telah
memberhentikan pemberian hak milik geran selama-lamanya, ya, perpetuity land titles untuk kampung-kampung tersusun 102,000 lot kediaman. Mereka juga telah memberhentikan pemberian hak milik geran selama-lamanya kepada kampung baru 47,000 lot kediaman yang telah diberhentikan, ya. Yang telah pun diberikan secara berperingkat kepada penghuni-penghuni kampung-kampung tersebut. Oleh kerana secara dasarnya Kerajaan Pakatan Rakyat meluluskan 102,000 lot bagi kampung tersusun, 47,000 lot bagi kampung-kampung baru. Yang ini ada di antara daerah-daerah yang telah pun kami mula keluarkan, ya. Tetapi oleh kerana rampasan kuasa, maka dia telah tertangguh dan mereka telah memberhentikan, ya, pemberian hak milik kekal selama-lamanya untuk kedua-dua tempat itu. Dan kita juga ada perancangan untuk memberikan title yang sama kepada kampung adat orang asli, ya. Ketiga, ya, apa yang kita dapati, mereka telah menamatkan perkhidmatan 817 ketua-ketua kampung seluruh negeri Perak, ya. Seluruh negeri Perak kita telah melaksanakan, Pakatan Rakyat telah melaksanakan pemilihan ketua kampung 817 semuanya, dan mereka juga telah membubarkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, dan mereka melantik orang yang di appoint, mereka lantik, dijadikan sebagai JKKP, Jabatan Keselamatan Kemajuan Persekutuan. Jadi yang ini memang mengikut peraturan di negeri Perak. JKKK buat pertama kalinya Pakatan Rakyat meminta kepada seluruh orang kampung memilih ketua kampung mereka sendiri. Jadi kita adakan dalam tempoh 3 bulan proses pemilihan, penamaan calon, ada kempen, kemudian ada pemilihan. Ada pilihan raya di peringkat kampung. Yang ini saya nak beritahu telah dipersetujui dan diperkenankan sangat ke bawah Duli Yang Maha Teramat Mulia, ya, Paduka Tuanku Raja Muda. Apabila Pakatan Rakyat mengesyorkan bahawa setiap kampung kami adakan pemilihan, Tuanku Raja Muda cukup berkenan, cukup suka. Tapi kami, apa yang dibuat oleh Barisan Nasional, mereka telah pun memberhentikan dan melantik JKKP, ya, bukan daripada kalangan yang dipilih oleh rakyat, ketua kampung, tapi yang dilantik. Yang keempatnya, mereka juga, ya, Barisan Nasional telah menukar senarai dan menamatkan perkhidmatan ahli-ahli majlis pihak berkuasa PBT, all the councillors, ya. Terdapat 15 PBT dan 342 ahli-ahli majlis PBT di negeri Perak. Dan selanjutnya membenarkan ahli-ahli majlis pihak berkuasa yang dipilih oleh BN diangkat sumpah sebagai ahli majlis tersebut. Kelima, mereka telah melambat-lambatkan atau sengaja tidak memberikan perhatian kepada pelaksanaan projek Ipoh Sentral. Ini satu projek yang dibuat oleh Pakatan Rakyat yang dipersetujui oleh 14 syarikat pengusaha bas di serantau Ipoh, dan mereka telah membuat satu konsortium. Kerajaan Pakatan Rakyat telah memberikan tanah seluas 8 ekar lebih untuk mereka melaksanakan the integrated bus Ipoh City Bus Terminal. Sama macam Rapid KL, sama macam Rapid Penang dan sebagainya. Tapi ini kita telah pun melaksanakan, mereka bersetuju, perjanjian telah dibuat, pecah tanah telah dibuat, tapi ini telah diberhentikan, dilambat-lambatkan oleh Barisan Nasional. Yang keenamnya, mereka juga telah meluluskan tanah begitu luas sekali, sejumlah hampir 35,000 ekar ataupun 14,000 hektar. Tanah di grade kawasan Kelian Intan kepada satu syarikat atau syarikat-syarikat untuk mengusahakan biji timah di pergunungan itu, ya. Dan tanah ini diberikan kepada syarikat, contohnya Raman Hidrolik Tin Berhad, sebanyak 14,000 hektar. Ya, ini perkara yang payah untuk kita, kalau kita berkuasa semula, kita nak menukarnya payah. Oleh kerana ini merupakan satu perjanjian yang telah dibuat. Ya, itu sebab saya kata pada awal-awal tadi, apabila keputusan Mahkamah Persekutuan tadi membenarkan supaya perkara-perkara ini adalah bidang politik mereka untuk menukar, kita merasakan ini satu keputusan yang tidak baiklah kepada rakyat negeri Perak, ya.